Okey, kita terus pergi operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, cikgu terus pergi contoh 5 ni ya. Okey, untuk jawab soalan operasi asas ni, benda yang paling asas lah yang kamu perlu tahu dan ianya sangat penting sebab dia melibatkan topik-topik lain sehinggalah kamu nak SPM nanti. Okey, ini adalah asas, kita tak boleh tinggalkan. Okey, yang paling penting kalau tambah tolak, positif ini, positif ataupun tambah dia berjumpa tambah, jawapan nanti kat sini mesti tambah. Okey, kemudian tolak bertemu tolak jadi tambah. Okey, kemudian nampak tak ni sama? Apa yang sama Jap, cikgu tunjuk. Okey, ni sama. Tambah dengan tambah. Tolak dengan tolak. Nampak tak? Bila dia sama, dia jadi tambah. Okey? Okey, kemudian bila dia berlainan, berlainan tu maksudnya satu tambah, satu tolak. Ininya jadi tolak. Tolak tambah, dia jadi tolak. Okey, maksudnya bila berlainan ni, bertentangan kan? Okey, jawapannya kat sini akan jadi tolak ataupun tanda negatif. Okey? Kita tengok A. Kalau soalan tu positif, selalunya memang tak ada masalah lah. Tapi bila dia melibatkan negatif, selalunya murid akan mula rasa susah kan? Okey, tapi tak apa. Semua benda boleh jadi senang bila kita faham. Okey, 8 tambah 3. Tadi cikgu cakap apa? Tambah-tambah adalah tambah. Macam nombor 1 ni kan? Ini adalah awak dah belajar sejak daripada skor rendah, tapi bila dia belajar integer ada juga yang kata tambah-tambah jadi tolak. Okey, jangan jangan ubah. Konsep yang dulu masih sama. 8 tambah 3 adalah maksudnya adalah 8 tambah 3. Jadi sama dengan 11. Sama je kan? Okey, kalau kita guna ini adalah garis nombor. Jadi kalau kita guna, kita senaraikan nombor 8, okey, sampai berapalah. Kita tengok bila tambah dia gerak ke kanan. Okey, dia bergerak ke kanan dia bertambah. Macam tu, ke depan anak panahnya. Tapi bila tolak macam B ni 5 tambah negatif 2. Okey, kat sini dia ringkaskan. Tambah dengan negatif jadi tolak kat sini kan. Macam ni berlainan tolak. Jadi 5 tolak 2, maksudnya dia bergerak ke kiri. Kalau tolak dia bergerak ke kiri, 5 tolak 2 adalah 3. Okey. Kemudian C juga adalah tolak dan tambah. Sekarang dia jadi tolak. Jadi ni 2 tolak 4. Okey, bila 2 tolak 4, dia akan jadi jawapan negatif. Kenapa? Okey, tengok. Kalau kita abaikan positif negatif, 2 dengan 4. Tanpa melihat tanda positif negatif, mana besar? 4 besar kan? Okey, 4 besar. Sekarang kita tengok, 4 ni dia bawa tanda apa? Okey, 4 ni dia bawa tanda tolak ataupun lebih senang tanda negatif. Jadi bila tanda negatif, jawapan automatik negatif. Okey? Jadi sekarang jawapannya negatif 2. 2 tolak 4. Ataupun kalau dalam garis nombor, dia jadi macam ni lah. 2, kita tolak 4 maksudnya lompat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lompat 4 kali. 4 kali. Lompat 4 kali ke kiri. Jadi dapat negatif 2. Okay, contoh lain cikgu nak bagi macam mana kita nak tengok dia positif ke negatif. Contoh kalau 3 tolak 7. Okey, tengok mana besar? 7 kan? Maksudnya kalau kita abaikan negatif lah, yang besar adalah 7 kan? Yang besar adalah 7. Jadi 7 ni tanda dia tolak. Jadi jawapan kita dah tahu negatif. Okey, apa nombornya? Buat macam biasa. 7 tolak 3, 4. Sama kan? Okey, dapat negatif 4. Okey. Contoh lain kalau negatif 4 tambah 8. Okey, apa jawapan agaknya? Positif ke negatif? Okey, jawapannya tengoklah nombor yang besar tu kan. Okey, nombor besarnya positif. Jadi jawapannya nanti mesti dapat positif ni. Kemudian 8 tolak 4 adalah 4. Okey, nak bagi lagi contoh ni Okey, katakan kalau 5 tolak 10. Okey, mana besar? 10 kan? Okey, apa tanda dia?
Maksudnya besar tu maksud cikgu kalau kita abaikan tanda negatif tu lah. Okay, 10 ni negatif. Jadi jawapan ni kita tahu dah, mesti negatif. Jadi 10 tolak 5 adalah 5. Okay, cikgu harap yang ini jelas. Okay, kalau tak jelas nanti boleh mesej lah. Okay, kita tengok D. Negatif 1 tolak 4. Okey, kita selesaikan yang ada bracket dulu. Tolak bertemu negatif adalah positif atau tambah. Negatif 1 tambah 4. Okey, macam tadi cikgu cakap mana nombor besar 4. 4 dia bawa tambah. Jadi jawapan kita positif. Bila jawapan positif, kita tak perlu pun nak tulis tambah 3. Tak perlu. Okey, cukup macam ni sahaja. Tanpa tanda tambah ni pun dia tetap positif. Jadi negatif 1 tambah 4 positif. 4 tolak 1 adalah 3. Okey, operasi dia adalah tolak kan? Sebab tolak bertemu tambah tadi operasinya tolak. Okey, boleh ya? Ataupun saya buat satu lagi. Negatif 2 tolak 6. Okey, jadi negatif-negatif adalah positif 6. Sini tolak 2. Okey, jadi apakah tandanya? Tandanya positif. Tak payah tulis pun tak apa ya, bila kita tahu dia positif. So sekarang apa operasi? Operasi negatif dengan positif. Berlainan, tengok yang ni balik Bila berlainan, tolak Kita boleh je tolak yang besar tolak kecil. Jadi 4 lah. Jadi jawapannya 4. Okey, atau kalau soalannya macam ni, 2 tolak 9. Okey, jawapan kita dah tahu. Jawapan ni mesti negatif sebab 9 besar kan? Okey, apa operasinya? 9 depan ni sebab tak ada tanda positif ni positif negatif. Jadi 2 tolak 9 adalah negatif 7. Okey, boleh Okey, seterusnya kita tengok latih diri 1.2a. Okey, A yang positif-positif ni selalu dia memang tak memberi apa-apa masalah sangat Okey, ni sebab dia tambah-tambah. Okey, jadi kita selesaikan dia 6 tambah 2 sama dengan 8 macam biasa Okey, ini sebab tambah tolak dia jadi tolak. Jadi B sekarang negatif 4 tolak 3. Kalau cikgu guna konsep hutang, negatif-negatif ni cikgu anggap hutang. Jadi hutang RM4, hutang lagi RM3. Okey, contoh kalau Ali berhutang dengan Abu ataupun Ali pinjam duit Abu. Dia pinjam duit Abu hari ni RM4. Esok dia pinjam lagi RM3. Jadi berapa jumlah hutang? Hutangnya adalah RM7. Okey, konsep hutang pun boleh diguna pakai kalau tak berapa jelas lah. Okey, kemudian tolak tambah jadi tolak. Jadi 3 tolak 2 sama dengan 1. Yang ini tolak-tolak tambah. Jadi dia negatif 2 tambah 4. Okey, yang bersih 4 tolak 2, 2. Okey. Yang ini negatif 8 tambah tolak jadi tolak 2. Hutang 8 hari ni pagi tadi pukul 9 pinjam RM8. Lepas tu pukul 4 petang pinjam lagi RM2. Jadi berapa dia hutang? Dia hutang 10. Okey, yang ini tolak tambah 6 tolak 3. 6 tolak 3, 3. Okey, tambah 9 tambah 4. Jadi 13. Okey, yang ini negatif 5 tambah 3. Tolak-tolak sama dia jadi tambah. Jadi negatif 5 tambah 3. Jawapannya negatif. Sebab 5 ni negatif di depan. 5 tolak 3 negatif 2. Okey, siap latih diri 1.2a. Okey, kita lihat pendarapan dan pembahagian integer pula. Sama aja Okey, bila tambah. Okey, operasi tambah dengan tambah. Nampak sama Tanda hasil darab dia tambah. Okey, sama macam ni. Ni tolak, tolak. Negatif, negatif. Ni tambah, tambah. Dapat tambah. Dia pun tambah. Benda yang sama, tambah. Okey, bila benda yang berlainan, operasi yang berlainan. Okey, ini tambah dengan si tolak. Lain positif. Ini tolak hijau. Okey, ini tolak. Dan ini tambah. Okay, bila berlainan, dia dapat negatif, negatif. Sama juga dengan bahagi. Okey. Bila dia positif. Sama juga dengan bahagi. Bila dia sama. Okey, tambah-tambah. Dapat tambah. Tolak dengan tolak. Sama operasinya. Dapat tambah.
Okey, tapi bila dia berlainan, sekali lagi dia akan sama. Okey, tambah, tambah. Okey, hijau pula. Tolak, tolak. Dia akan dapat negatif, negatif. Okey, kita baca bawah ni. Secara am, peraturan pendaraban dan pembahagian integer dapat dirumuskan seperti berikut. Hasil darab atau hasil bagi dua integer dengan tanda sama. Okey, nampak tanda dia sama, dia positif. Okey, tanda dia berlainan, dia pun jadi negatif. Dia tak geng lah kalau lain kan. Kita tengok seterusnya. Latih diri 1.2b. Selesaikan setiap yang berikut. Okey, first kali tengok dia punya tanda. Okey, ni negatif. Negatif. Sama kan? Jadi sama, jawapannya mesti tambah. Okey, jawapannya positif. Dia darab macam biasa. 6 darab 3, 18. Okey, tak tulis tambah tu pun tak apa. Tulis je 18. Okey. Okey, kemudian B. Ini negatif. Ini positif bila tak ada apa-apa. Negatif, positif, jawapannya negatif. Lepas tu darab macam biasa 7 darab 2, 14. Okey, ni pun sama. Satu positif, satu negatif. Jadi jawapan negatif. 8 darab 4, 32. Ini juga satu positif, satu negatif. Jadi jawapan negatif 48. Okey, mudah sahaja. Ini juga satu negatif, satu positif. Jadi jawapannya 12 bagi 3, negatif 4. Okey, yang ini dua-dua ada negatif. Cuba highlight ni. Ni negatif, negatif. Jadi bila negatif bahagi negatif dapat positif. Jadi 18 bagi 6 dapat 3. Okey, tak perlu tulis tambah di depan. Kalau positif tu memang kalau tak ada tanda tu kita tahulah dia positif Okey, yang ini 15 ada pula negatif sini kan? Okey, jadi 15 bahagi 5 negatif 3. Ini pun sama, ada negatif. Jadi jawapannya salah satu negatif ada negatif. Jadi negatif 20 bahagi 4 dapat negatif 5. Okey, tak kisahlah negatif itu di depan ataupun yang ini di belakang. Salah satu negatif dia akan menjadi negatif. Okey, selesai latih diri 1.2b. Okey, kita lihat A ni Okey, sama macam waktu skor rendah kena selesaikan dalam bracket dulu kan. Okey, jadi sekarang A, cuba tulis kat sini. Sama dengan negatif 9 darab. Okey, dalam bracket ni kita selesaikan. Okey, yang ini positif kan. 6 yang besar. Jadi 6 tolak 4 sekarang adalah 2. Okey, hutang 4 bayar 6. Sudah terlebih bayar. Positif lah 2 Negatif 9 darab 2. Jawapan negatif. Jadi 9 darab 2 macam biasa je. 18. Okey. Kemudian B. Okey, yang ini kita kena selesaikan darab dululah. Sama je macam sekolah rendah kan. Kena buat-buat maths sama je. Ikut turutan. Jadi sekarang 8 tambah negatif 4 darab 8 adalah negatif 32. Okey. Okey, jadi sekarang tambah tolak ini. Dia jadi tolak. Okey, jawapan tolak 32 sama dengan negatif 24. Tengok besar 32 di bawah negatif. Jadi jawapan cikgu negatif. 32 tolak 8, 24. Okey. Okey, tengok C ni Okey, dia ada bahagi. Jadi kena selesaikan bahagi dulu. Tapi cara penulisan kita mesti dari awal lah. Okey, cikgu tulis dulu soalannya. 4 tolak 15 bahagi. Okey, negatif 3 tambah negatif 8. Okey, cikgu selesaikan dulu. Yang perlu diselesaikan ini dulu Ni. Tu. Okey, jadi sekarang 4 tu jangan ditinggalkan pula. Tulis je. 4. Okey, negatif 15 bahagi negatif 3. Negatif bahagi negatif dia dapat positif. So, tambahlah. 15 bahagi 3, 5. Okey, kemudian kita ada operasi tambah dan tolak. Tambah bertemu tolak adalah tolak. Jadi sini tolak 8. Okey. 4 tambah 5, 9. Tolak 8. Jadi dapat 1. Siap. Okey. Seterusnya D. Okey.
Okey, mana D? D ni ada bahagi ya. Per yang panjang ni, line yang panjang ni adalah bahagi ya. Okey. Jadi, D negatif 14. Okey, tambah tolak jadi tolak 22. Bahagi negatif 23. Okey, kemudian tolak-tolak jadi tambah 35. Selesaikan atas, negatif 14 tolak 22. Dia jadi, hutang 14, hutang 22. Dia jadi berganda lah kan. Hutang 36. Per dengan negatif 23 tambah 35. Jadi, per dengan 12. Jadi, jawapan kita adalah negatif negatif bahagi positif. Jadi, dapat negatif 3. 36 bagi 12. Macam biasa saja. Okey. Okey, kemudian tengok E. Okey, apa operasinya? Operasi yang perlu diselesaikan dulu darab. Dengan tanda tu sekali Okey. Jadi, sini negatif 12. Negatif 15 darab negatif 3. Okey, negatif darab negatif dapat positif. Tulis siap-siap sini. Positif. Okey, 15 darab 3. Okey, sini 45. Okey. Kemudian tolak-tolak dia jadi tambah 6. Okey. 33. Ya. Hutang 12, bayar 45. Okey, terlebih bayar lah tu. Tambah 6. Jadi dapat 33 tambah 6, 39. Yang ni cikgu copy balik sahaja ya. Sebab mungkin bagi yang baru, okey, takut tak faham mana datang positif 6 ni. Cikgu cuma selesaikan ini. Depan ni dia dapat 33. Kemudian tambah 6 ni cikgu copy. Okey, jadi 33 tambah 6 dapat 39. Okey. Okey, last kali F. Okey, kat sini lah. Okey, jadi selesaikan atas. Negatif 6 tambah negatif 8 darab negatif 5. Permulaan je. Yang keliru sikit. Lama-lama okey Okey, kita tengok operasi apa ada dulu dekat F ni. Okey, operasinya ni. Yang atas ni lah. Yang paling besarnya darab kan. Okey, negatif 8 darab negatif 5. Negatif darab negatif dapat positif kan? Tambah. 8 darab 5, 40. Okey, jadi cikgu tulis sebagai sama dengan negatif 6. Okey, ni dapat positif negatif 6. Jadi terus dekat sini tambah 40. Okey, bahagi dengan negatif 27 tambah 38. Negatif 27 tambah 38. So, dapatlah 40. Okey, terbalikkan kan. Positif 40 tolak 6 dapat 34. Bahagi dengan 11. Okey, ni nombor dia tak berapa cantik. Dia bagi pecahan pula kan. Okey, jadi yang ini awak boleh, kalau boleh kecilkan, kecil lah. Maksudnya pemudahkan. Kalau tak boleh, kita tukarlah dia ke bentuk nombor bercampur. Macam mana nak tukar ke bentuk nombor bercampur? Okey, 34 bahagi 11. 11 darab 3, 33 bagi 1. Jadi kita akan tulis dalam bentuk urutan arah jam kan. Okey, jadi dapat 31/11. Okey, siap untuk latih diri 1.2C dan juga bahagian 1 untuk tajuk nombor nisbah. Okey, sekian, terima kasih.